warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar, semua dah bersedia ya? Semua dah bersedia? Okey. Terima kasih Vivian. Okey, kita akan mulakan dengan soalan esei. Pada hari ini cikgu akan ambil untuk bahagian B sahaja ya, untuk soalan esei sebab kita kekangan masa. Jadi setelah kami berbincang, kita fokus kepada soalan esei ya. Dan pada pagi ini untuk bahagian B ya, sebagaimana kamu dah ketahui ya, tadi bahagian B ada 2 soalan ya. 2 soalan tu kita pilih satu. Maknanya kita baca dua-dua soalan tersebut, kita pilih yang kita rasa idea kita banyak ya. Dan jangan pilih yang memberi markah di hujungnya terlalu banyak. Misalnya 10 dengan 10 ya. Maknanya kamu untuk A 10, untuk B 10, maknanya itu kebarangkalian kamu nak salah adalah banyak. Jadi pilih yang ada pecahan yang banyak untuk menyelamatkan kamu ya. Okey, di sini cikgu akan bagi beberapa contoh soalan bahagian B ya. Okey, kamu boleh tengok pada skrin ya. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh bertanya ya. Okey, cikgu bagi contoh terlebih dahulu ya. Cikgu bagi contoh untuk sebahagian dalam soalan esei bahagian B. Okey, contoh yang cikgu bagi yang pertama, namakan satu asid lemah dan satu asid kuat. Dengan merujuk kepada asid-asid yang anda telah namakan, terangkan mengapa asid lemah dan asid kuat yang sama kepekatan mempunyai nilai pH yang berbeza. Okey, peruntukan markah yang diberi adalah 8. Ya, 8. Jadi kamu tengok di situ ya, cikgu telah gariskan ya benda-benda yang penting untuk mendapatkan 8 markah. Jadi 8 markah mesti ada 8 poin dengan fakta yang betul ya. Okey, kamu tengok di situ contoh ya. Namakan satu asid lemah. Okey, satu asid lemah telah memberi kita 1 markah. Jadi pengetahuan kamu kena tahulah ini dalam bab asid, base dan garam ya, bab tingkatan 4 ya. Okey, contoh asid lemah, jawapan yang diberi adalah asid etanoik. Kamu dapat 1 markah. Dan kemudian dia suruh kamu bagi namakan satu asid kuat. So asid kuat, contoh asid kuat adalah asid hidroklorik, asid sulfurik ke ataupun asid nitrik. Kamu boleh dapat ya. Di situ dengan menjawab 2 contoh tersebut memberi kamu 2 markah. Dan ingat bahagian B ni dia tak sesuka bahagian C. Bahagian B ni adalah respon yang terhad ya. Jadi dia lebih kurang macam soalan struktur, tapi dia agak panjang sikit aja ya. Okey, kemudian yang kedua, dengan merujuk kepada asid-asid yang anda telah namakan ya. Okey, terangkan mengapa asid lemah dan asid kuat yang sama kepekatan mempunyai nilai pH yang berbeza. Yang ni kita menerangkan kaitan nilai pH dan kepekatan ion hidrogen sebab asid ya. Asid kita fokus kepada ion hidrogen. Okey, jadi pH larutan bergantung kepada kepekatan ion hidrogen dalam larutan ya. Apabila kepekatan ion hidrogen tinggi, pH larutan rendah, dan sebaliknya. Kamu boleh jawab ya. Maksud di sini kepekatan ion hidrogen tinggi, maknanya asid kuatlah ya, dan pH-nya rendah. Jadi 012 adalah nilai pH yang rendah ya. Ataupun kamu jawab sebaliknya, apabila kepekatan ion hidrogen rendah, pH larutan tinggi. Itu maksudnya ya. Jadi itu memberi kamu 1 markah
ya. Kemudian kamu menerangkan mengapa kepekatan ion hidrogen bagi asid hidroklorik tinggi dan kepekatan ion hidrogen bagi asid etanoik rendah. Okey. Jadi kamu kena ingat ya, tarifan untuk asid kuat dan asid lemah, ya. So tarifan untuk asid kuat, asid yang kamu namakan tu adalah asid hidroklorik. Jadi kamu mesti menerangkan berdasarkan contoh asid yang kamu berikan, ya. Okey, asid hidroklorik mengion ataupun kamu boleh guna perkataan lain iaitu mencerai dengan lengkap dalam air. So dengan lengkap dalam air, dia mesti ada dalam air, ya. Sebab tanpa air ion hidrogen tidak dihasilkan, ya. Untuk menghasilkan ion hidrogen, ya. Oleh itu kepekatan ion hidrogen tinggi dan nilai pH-nya rendah. Okey. Kemudian kita tengok pula takrifan bagi asid etanoik. Kita tahu contoh asid etanoik adalah asid yang lemah, ya. Okey, asid etanoik mengion separa dalam air ataupun separa lengkap dalam air, ya, untuk menghasilkan sedikit ion hidrogen, ya. Jadi kepekatan ion hidrogennya rendah dan nilai pH larutan menjadi tinggi, ya. Itu contoh sebahagian yang cikgu ambil untuk bagaimana kita nak menjawab soalan esei kita berdasarkan markah. Kalau kamu tengok di situ 1 tambah 1 2 3 ya 4 5 6 7 8. Semua 8 markah, ya. Bila ada poin yang dan fakta yang betul, kamu akan dapat 8 markah, ya. Jadi 8 markah mesti ada 8 fakta, ya. Okey, boleh faham tu? Boleh faham? Okey, cikgu akan bagi contoh-contoh soalan yang lain, ya. Hilang pula soalan tu. Soalan hilang. Ha. Tinggal skema. Mana pergi? Cikgu pergi cari kat file tu balik ni. Buka. Sini ni. 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 Ni pangkah. Ni pangkah. Itu pangkah. Ni pangkah. Ada keluar ni. Betul? Betul. Ini minimas. Takut hilang balik. Okey, kita cuba tengok berapa contoh soalan esei yang cikgu bagi. Dan kalau boleh cikgu nak dapatkan respon daripada pelajar lah, ya, untuk soalan-soalan ni. Sebab soalan ni dah diberi terlebih dahulu dalam grup kamu, ya, semalam, ya. Jadi kamu boleh tengok contoh-contoh soalan esei bahagian B, ya. Okey, kita tengok dulu untuk pemberian markah bagi 4, ya. 4 markah, iaitu soalan nombor 1. Jadual 1 di bawah menunjukkan persamaan kimia bagi 2 jenis tindak balas. Okey, dia bagi tindak balas X dan tindak balas Y, ya. Okey, untuk tindak balas X ni adalah tindak balas
Boleh ada respon tak? Tindak balas apa tu? Natrium hidroksida bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan natrium klorida dan air. Apa nama tindak balas tu? Okey, Vivian juga jawab ya. Peneutralan ya, neutralization ya. Okey. Bagi tindak balas Y. Tindak balas Y. Boleh buka mic ya untuk menjawab. Apa jenis tindak balas Y tu? Boleh salah seorang respon? Penggantian? No. Salah tu. Ya, tindak balas apa tu? Zinc bertindak balas dengan kupron 2 nitrat menghasilkan zinc nitrat dan kupron. Apa nama tindak balas tersebut? Ingat balik contoh-contoh. Ini bab redox ya. Bab redox ya, pengoksidaan dan penurunan. No, bukan. Nama tindak balas tersebut. Tindak balas? No. Ingat tak? Itu adalah tindak balas penyesaran ya. Ingat tindak balas penyesaran, iaitu logam yang lebih elektropositif dapat menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Ya. Dan ini adalah kalau kamu boleh lihat ya dalam bab redox ya, cikgu-cikgu di sekolah telah fokus tentang contoh-contoh tindak balas redox ya. Okey. Kita tengok apa yang disoalnya. Okey. Tentukan sama ada setiap tindak balas tersebut merupakan tindak balas redox atau bukan tindak balas redox. Terangkan jawapan anda dari segi nombor pengoksidaan. Jadi, tengok ya. Dia mula-mula dia nak tindak balas X tu redox ataupun bukan redox. Y tu tindak balas redox ataupun bukan redox. Kemudian, kita menerangkan kalau dia bukan redox, apa sebabnya? Dan kalau dia adalah tindak balas redox, apa penerangan kamu dari segi nombor pengoksidaan? 4 markah, mesti ada 4 fakta penting. Okey, ada sesiapa yang boleh menjawab? Kamu semua ada soalan tu ke? Ada kan? Semua ada soalan yang diberikan? Ada, okey. Boleh tengok ya soalan yang diberikan. Yang lain cuba respon. Cikgu tengok asyik Vivian je. Okey, yang lain? Boleh respon jawapan? Vivian boleh bagi 4 perkara penting, 4 fakta penting untuk menjawab soalan 1 bahagian A tu. Boleh tak? Mengapa kita kata X tu redox atau bukan redox? Bagi tahu dulu. Boleh buka mic, boleh bercakap. Boleh tak buka mic? Boleh cikgu dengar suara. Kita sama-sama berkongsi idea. Okey? Ada respon? Okey, X bukan. Okey, Vivian jawab ya. X bukan ya. X bukan sebab tiada perubahan nombor pengoksidaan ya. Okey, di sini kita akan jawab ya. Okey, X bukan tindak balas redox. Kamu akan dapat 1 markah. Okey, terangkan jawapan disebabkan X tiada perubahan untuk nombor pengoksidaan bagi semua unsur yang ada di dalamnya. Ya. Jadi X kategori bukan redox. So 2 markah. 2 markah lagi untuk Y. Untuk Y tindak balas redox ataupun bukan redox. Dan terangkan mengapa. Boleh? Ada jawapan? Ada jawapan untuk Y?
Ada tak jawapan untuk tindak balas Y? Ya, tindak balas Y. Okey, siapa-siapa pun boleh respon sebab kita nak jawapan. Ya, jawapan tu kita perbaiki bersama dan kita lihat apa kesalahan yang kita telah lakukan. Ya, barulah kita tahu ya di mana markah yang diberi. Peruntukan markah bagi setiap ceraian soalan tu menunjukkan bilangan fakta yang perlu kamu tulis dengan ringkas dan tepat. Ya. Okey, Muhammad Aziz ya. Y adalah tindak balas redox. Apa sebab tadi? Y adalah tindak balas redox. Okey, Haziq tadi jawab Y adalah tindak balas redox kerana mengalami pengoksidaan dan penurunan. Okey, Haziq, yang mana satu mengalami pengoksidaan dan penurunan? Jawab ni sebab dia nak terangkan jawapan anda dari segi nombor pengoksidaan. Okey, kita kena faham situ dari segi nombor pengoksidaan. Memanglah tidak balas redox dia mengalami pengoksidaan dan penurunan secara serentak. Tapi soalan berkendakkan dari segi nombor pengoksidaan. Macam mana Haziq? Perubahan nombor pengoksidaan. Cuba tengok. Itu sebab kita kena, bila baca soalan esei, kita kena highlightkan apa kehendak soalan. Kalau tidak, kita akan kehilangan markah. Nampak tak? Dia tanya terangkan jawapan anda dari segi nombor pengoksidaan. So, ada yang lain boleh membantu? Ada tak? Ada tak yang lain boleh membantu? Vivian boleh membantu? Hazwan? Boleh tak? Okey, perubahan nombor pengoksidaan ni daripada mana? Okey, Siti Aisyah Okey, Siti Aisyah kata Y adalah tindak balas redox ya. Okey, kita tengok perubahan nombor pengoksidaan iaitu untuk zinc dan ion kupron di situ. Ya, ion kupron. Jadi kita lihat perubahan nombor pengoksidaan bagi zinc berubah daripada sifar kepada positif 2. Ya, sifar kepada positif 2 maknanya pertambahan nombor pengoksidaan dia mengalami pengoksidaan. Dan kita dah nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi zinc. Ya, di situ kita akan ada markah manakala perubahan nombor pengoksidaan bagi ion kupron positif 2 kepada atom kupron iaitu sifar. Daripada positif 2 menjadi sifar. Dia mengalami tindak balas penurunan. So, kamu kena jawab dari segi nombor pengoksidaan. Barulah kamu boleh dapat markah yang keempat. Okey, faham? Boleh tu? 4 markah tu di mana? Boleh faham? Boleh semua? Okey, terima kasih Okey. Okey, kita pergi ke bahagian yang bawah Okey, kita tengok. Rajah 1.1 menunjukkan proses pengekstrakan besi dalam relau bagas. Soalan macam ni jarang keluar tapi dia memberi panduan untuk kita menjawab yang di bawah. Soalannya tak susah walaupun 6 markah kamu tengok di situ sekarang ni menulis persamaan kimia telah menyumbang kamu 2 markah iaitu kamu dapat menulis bahan tindak balas dan hasil tindak balas dengan formula yang betul. Kamu dapat 1 markah. Kemudian
kamu seimbangkan persamaan tersebut, kamu dapat 1 markah lagi. Ya. So menulis persamaan kimia memberi kita 2 markah. Okey. Kemudian berdasarkan persamaan kimia, kita dah bentuk persamaan kimia. Kita boleh dapat daripada situ bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ingat, kalau ejen pengoksidaan, dia mengalami tindak balas penurunan. Kalau ejen penurunan, ia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, 6 markah di situ. Okey, cuba kamu jawab dan bagi tahu cikgu 6 markah tu di mana. Cikgu bagi masa ya. Sebab bahan yang dioksida, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan tu ringkas saja kita boleh dapat daripada persamaan kimia yang seimbang. Dan bahan yang dioksida, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan, itu adalah di sebelah bahan tindak balas. Okey, siapa yang boleh jawab? Cuba ya. Bila kita mencuba, baru kita tahu markah tu di mana. Dan kita boleh soalan esei ni, kita jangan bagi dia yang kontra ya. Sebab dia kalau kontra tu pemeriksa akan tengok balik ya, yang mana satu yang betul. Tapi kita boleh jawab lebih ya. Okey, dapat? Okey, persamaan kimia tu, pengekstrakan besi dalam relau bagas ya. Maknanya kita ambil dia punya bijih besi tu ya. Dapat tak persamaannya? Okey, Siti Aisyah ya. Bagus tu ya. Maknanya ferrum 3 oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan ferrum dan gas karbon dioksida ya. So bila kamu balancekan ya, 2 mol ferrum 3 oksida bertindak balas dengan 3 mol karbon menghasilkan 4 mol ferrum dan 3 mol gas karbon dioksida. Okey. Jadi di situ ya, formula bahan dan hasil tindak balas betul 1 markah. Kemudian persamaan kimia yang seimbang 1 markah. So kamu dapat 2 markah ya. Bahagian B ni tak adalah seteruk, dia tak adalah panjang lebar sangat jawapannya ya. Okey. Bahan yang dioksida, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan ya. Setiap satu tu memberi 1 markah. So ada 4 markah. Jadi jumlahnya 6. Okey, dapat? Dapat tak? Tulis jawapan sahaja. Cakap tak apa, buka mic. Hazwan boleh jawab? Apa tak? Okey, Vivian, bahan dioksida adalah karbon. Ya, betul. Bahan yang diturunkan adalah ferrum 3 oksida. Okey, betul. Kemudian ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Maknanya ejen pengoksidaan, ia akan mengalami penurunan. So, apa jawapannya? Manakala ejen penurunan
bahan tu mengalami pengoksidaan. Okey, senang je tu. Vivian boleh teruskan? Okey, ejen pengoksidaan adalah ferrum 3 oksida. Manakala ejen penurunan, ya, bukan ejen menurun, ya. Ejen penurunan Vivian, ya, ejen pengoksidaan, istilah tu, ya, dengan ejen penurunan. Okey Vivian, okey dah. Okey, ejen penurunan karbon, ejen pengoksidaan ferrum 3 oksida. Ya. Okey, kamu akan dapat 6 markah di situ. Senang je, ya. Untuk bahagian B ni tak sesuka, ya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, di situ diberi gambar rajah paku, ya. Okey, gambar rajah 1.2 menunjukkan bahan berkarat yang boleh dilihat dalam kehidupan harian. Okey, soalan berkendakkan lukiskan rajah berlabel. Okey, itu kamu kena faham, ya. Rajah berlabel tadi Cikgu Fauziah dah bagi, ya. Bila melukis rajah, rajah mesti berfungsi dan berlabel, ya. Yang penting, ya, labeling tu yang penting. Yang menunjukkan mekanisme pengaratan besi. Terangkan proses-proses yang terlibat. Okey, ini menyumbang 10 markah, ya. Okey. Okey, 10 markah. So ingat balik dalam peperiksaan percubaan baru ni ada kan tentang siapa yang jawab soalan nombor 10 kalau tak salah cikgu, ya, iaitu lukiskan rajah berlabel. Cikgu yang buat soalan ni, jadi cikgu masukkan tentang bagaimana proses-proses untuk pengaratan besi berlaku. Okey, macam mana kita nak tunjukkan bagaimana proses ni berlaku. Mula-mula kita kena lukis dulu, ya. Lukiskan gambar rajah yang berfungsi, ya. Gambar rajah yang berfungsi, ya. Kemudian dengan label bahagian-bahagian yang utama yang diambil kira, ya. Okey, gambar rajah tu ada dalam buku teks tingkatan 5, ya. Buku teks tingkatan 5. Okey, bila kita lihat di situ, mungkin kamu nak lukis rajah, nak tunjuk cikgu susah, ya. Nanti cikgu tunjukkan, ya, keseluruhannya jawapannya. Okey, jadi pada rajah tu, ya, perkara yang penting kamu labelkan adalah besi, batang besi tu, ya. Itu penting, ya, sebab pengaratan berlaku pada besi, ya. Besi kamu kena labelkan. Kemudian kamu kena buat titisan air. Jangan tulis air sahaja, ya. Kalau air sahaja salah. So kita buat bulatan, iaitu titisan air di atas batang besi tersebut, ya. Batang besi tersebut, dan di tengah-tengah titisan air itu adalah anode. So di bahagian pinggir titisan air akan bertindak sebagai katod. Dan di situ kamu akan labelkan oksigen, ya, labelkan oksigen. Jadi dalam skema dia perlukan gambar rajah yang berfungsi, ya, gambar rajah yang berfungsi. Kemudian 3 label utama, iaitu kamu labelkan besi, titisan air dan oksigen. Okey, boleh, ya. Okey, kemudian penerangannya, ya. Okey, penerangan untuk bagi proses pengaratan besi berlaku, ya.
kamu kena buat ada fakta, ada markahnya. Ya. Jadi gambar rajah berfungsi, kamu dapat satu markah. Kamu labelkan 3 perkara penting, iaitu besi, titisan air dan oksigen. Kamu dapat lagi satu markah. So di situ 2 markah untuk lukiskan rajah berlabel. Okey? Boleh ya? Okey. Kemudian kamu menerangkan proses-proses yang terlibat, ya. Okey, proses yang terlibat, ya. Di situ kamu akan terangkan, ya. Besi dioksidakan, ya. Besi iaitu ferrum akan dioksidakan untuk membentuk ion ferrum 2. Bila terbentuknya ion ferrum 2, maka akan berlakulah pengaratan. Ya. Yang tu kamu akan dapat satu markah bila kamu menerangkan besi dioksidakan untuk membentuk ion ferrum 2. Ya. Maknanya besi itu akan kehilangan elektron bagi membentuk ion ferrum 2. Ya. Jadi kamu bentuk persamaan, ya. Jadi cikgu bagi jawapannya contoh, ya. Okey, ferrum, ya. Dia akan membentuk ion ferrum 2 dengan menderma 2 elektron. Okey, dapat dah poin tu? Dapat tak? Okey, sekejap lagi tengok, Okey, kemudian, ya, molekul air dan oksigen akan menerima elektron. Ya, bila satu kehilangan, yang lain akan menerima elektron dan diturunkan kepada ion hidroksida. Dan diturunkan kepada ion hidroksida. Ini terbalik daripada apa yang kamu belajar bab elektrokimia, ya, dalam elektrolisis, ya. Terbalik, di mana bahannya di sini molekul air, ya, akan menerima oksigen dengan menerima elektron dan membentuk ion hidroksida. Ya. Okey. Jadi itu untuk yang poin yang kelima, ya. Kelima, ya. Kemudian kamu bentuk persamaan, ya, membentuk ion hidroksida, ya. Okey, kemudian kita tengok, hasil di anode, iaitu ion ferrum 2 tu, ya, dan hasil di katod iaitu ion hidroksida ni akan bergabung untuk membentuk ferrum 2 hidroksida, iaitu FeOH dalam kurungan 2, membentuk ferrum 2 hidroksida dengan persamaan, ya. Okey. Itu kamu akan dapat satu penerangan. Kamu kata dia bergabung dengan ferrum 2 positif tu dengan ion hidroksida bergabung untuk membentuk ion untuk membentuk ferrum 2 hidroksida. So kemudian kamu buat persamaan, kamu akan dapat satu lagi markah. Okey. Akhir sekali ferrum 2 hidroksida tu akan dioksidakan kepada ferrum 3 hidroksida dan seterusnya membentuk ferrum 3 oksida. Ferrum 3 oksida terhidrat ni yang berwarna perang yang kita kenali sebagai karat. Ya. Okey, itu adalah penerangan yang memberi 10 markah untuk kamu. Ya. 10 markah untuk kamu. Itu adalah cara-cara kita menerangkan mekanisme bagaimana pengaratan besi berlaku. Ya. Dalam kehidupan harian kita boleh tengok, ya, paku besi boleh berkarat, ya, pagar besi boleh berkarat, ya. Okey, itu dalam kehidupan seharian kita, ya. Okey. Sekejap lagi cikgu tengok untuk keseluruhannya, ya. Okey, kita tengok dulu soalan yang
kedua dulu. Okey, soalan yang kedua. Ya. Kalau kamu tengok soalan yang kedua tu, ya, ini adalah akali. Ya. Bab asid dan base, ya. Okey, kalau kamu tengok di situ, ya, kamu kaji dulu setiap soalan kimia, dia akan bagi penyataan dahulu. Kita fikir dulu soalan ni daripada bab mana, subtopik mana, kemudian apa dia punya idea di sini, ya. Okey, jadual 2 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi 2 set eksperimen untuk mengkaji sifat suatu akali. So di sini alkali jangan tertukar dengan asid, ya. Sebab cikgu tengok selalunya pelajar-pelajar ni selalu tukar, ya. Alkali asid, ya. Dan menggunakan kertas litmus merah, ya. Okey. Jadi dia bagi 2 set, ya. 2 set susunan radas. Kita tengok dua-dua tu. Perhati dua-dua terlebih dahulu. Jangan terus menjawab, ya. Sebab masa kamu 30 minit, ya. Kamu boleh draft dulu dia punya idea, barulah kamu jawab soalan dengan tenang, ya. Okey, yang pertama tu kamu tengok dia bagi kertas litmus merah yang kering. Kemudian dalam piring Petri tu ada pepejah natrium hidroksida kering. Kering, dua-dua kering. Jadi apa pemerhatian dia? Tiada perubahan warna bagi kertas litmus merah kering. Tak ada perubahan, ya. Itu pemerhatian dia. Jadi kamu kena fikir, mengapa tak ada perubahan? Manakala set yang kedua, dia menggunakan kertas litmus merah yang lembap. Maknanya kertas litmus tu dilembapkan terlebih dahulu. Diletakkan dalam pepejah natrium hidroksida yang kering, ya. Kemudian dia mendapat perhati, kertas litmus merah lembap bertukar kepada biru. Maknanya sifat-sifat akali ditunjukkan. Okey, jadi kamu ingat balik, ya. Ingatkan balik, ya. Mengapa set 1 tak ada perubahan, set 2 ada perubahan? Apa sebabnya? Boleh tahu tak? Apa sebabnya? Haziq, tahu tak apa sebabnya? Haziq, boleh tak? Apa sebabnya? Vivian? Dalam bab asid dan base. Okey, kehadiran air, ya. Maknanya kita tahu peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan juga sifat akali. Tanpa air, sifat asid dan sifat akali tak dapat ditunjukkan, ya. Itu poin yang perlu ada dalam kepala kamu lah, ya. Kamu boleh fikir, ya. Okey, kita tengok soalannya. Okey, kita tengok tu 4 markah, ya. Berdasarkan jadual yang ada di atas tu, terangkan perbezaan dalam pemerhatian bagi kedua-dua set eksperimen. Jadi terangkan perbezaan kita boleh buat dalam bentuk jadual untuk set 1 dan set 2, ya. Kita terangkan jawapan mengapa dalam set 1 tak ada perubahan manakala dalam set 2 ada perubahan. Boleh buat dalam jadual, ya. Maknanya set 1 tu ada 2 kolom, set 2 ada 2 kolom. Kamu menerangkan, ya, mengapa ada perbezaan dalam pemerhatian. Okey, boleh siapa-siapa boleh tunjukkan jawapannya. Boleh buka mic. Lagi senang kalau kita bercakap lagi cepat, ya. Kalau kita bercakap lagi cepat kita dapat feedbacknya, ya. Boleh? Malu nak bercakap?
Buka mic. Cakaplah. Salah tak apa, kita baiki bersama, kita belajar. Yang salah kita perbetulkan. Okey, boleh tak? Buka mic. Zadira, boleh tak? Vivian, boleh? Tapi saya tak tahu apa jawapan yang betul, cikgu. Cubalah. Boleh cuba. Set 1 tadi kita punya point peranan air kan? Bagaimana kita nak jawab set 1 tu? Ya? Macam mana dia tak ada perubahan pada warna kertas litmus merah tu? Apa sebab dia tak ada perubahan? Apa sebab? Yang OH ionized. Yang natrium NaO tu NaO OH ion popular tidak ya, NaO natrium hidroksida. Dalam set 2 tentang peranan air ada belajar dah kan? Peranan air dalam menunjukkan sifat-sifat alkali ada kan? Okey, untuk set 1 tu mengapa tak ada perubahan? Sebab dalam set 1 tu kalau kamu tengok dalam keadaan kering, ya, dalam keadaan kering, dua-duanya dalam keadaan kering. Pepecahan natrium hidroksida ataupun dalam keadaan kering. Kemudian kertas litmus pun yang merah tu dalam keadaan yang kering juga. Jadi tanpa kehadiran air, ya, tanpa kehadiran air, ya. Maknanya dalam keadaan kering tu ion hidroksida tidak dapat dihasilkan, ya. Jadi dia berada dalam keadaan yang pepejal, ya. Maknanya ion hidroksida tu tak bebas, ya, dan pergerakan dalam keadaan pepejal pun dia bergetar pada kedudukan yang tetap, ya. Okey, jadi dalam keadaan yang kering, pepecahan natrium hidroksida tidak dapat menunjukkan sifat-sifat alkalinya, ya. Okey, kemudian kita tengok set yang kedua. Set yang kedua dia menggunakan kertas litmus merah yang lembap, kan? Yang lembap maknanya ada air lah, ya. Kemudian dia masukkan dalam pepejal natrium hidroksida, ya. Jadi di sini dalam keadaan lembap adanya air yang boleh menyebabkan natrium hidroksida mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Bila terhasilnya ion hidroksida, maka dapatlah ditunjukkan sifat-sifat alkalinya, ya. Okey, itu penerangan kamu. Penerangan biarlah ringkas, padat dan tepat, ya. Kita jangan jawab panjang-panjang lebar. Susah pemeriksa nak cari point. Kadang-kadang dia termiss point yang kamu bagi. So itu sebab disyorkan kamu menjawab soalan dengan ringkas, padat dan tepat. Okey? Maknanya ringkas tu bukan yang tak memberi maksud apa-apa, ya. Maknanya ringkas tu kita ada fakta. Ada fakta, ada markahnya, ya. Okey, kita tengok soalan B. Okey, di sini diberikan 2 pH meter, ya. Yang satunya menunjukkan nilai pH 13, yang satu lagi nilai pH 11. Yang satu tu larutan natrium hidroksida, kepekatan dia sama 0.1 mol per dm padu. Yang kedua larutan amonia 0.1 juga kepekatannya mol per dm padu, tapi nilai pH nya 11 larutan amonia.
Okey, jadi di sini cikgu nak ingatkan akali dengan asid jangan terlalu cepat menjawab. Kadang-kadang kamu terbiasa banyak belajar tentang asid, akali ni kurang sikit. Bila dia keluar akali, kamu dah asyik duk sebut asid juga. Ya. Jadi hati-hati, baca soalan terlebih dahulu, highlightkan fakta yang diperlukan, apa yang dikehendaki dalam soalan tersebut, kemudian tengok peruntukan markah yang diberi. Ya, penting tu, bukan saja-saja bubuh markah yang diberi tu. Ya. Okey, di sini dia suruh kamu terangkan mengapa nilai-nilai pH bagi kedua-dua akali berbeza. Ya, lebih kurang sama yang macam contoh cikgu tunjuk di awal tadi, tapi yang di awal tadi asid ya. Membezakan asid kuat dengan asid lemah, tapi yang ni adalah alkali. Ya, alkali ni, ya. Ingat, alkali adalah base yang larut dalam air, kita panggil alkali ya. Okey, jadi kamu boleh juga buat jadual ya. Kalau kamu buat dalam bentuk yang sistematik, pemirsa senang aja menyemaknya ya. Okey, kamu buatkan 2 kolom ya. Satu sama ada kamu tulis bika A ataupun kamu tulis larutan natrium hidroksida. Ya. Yang satu lagi kamu tulis bika B larutan ataupun larutan amonia. Ya. Okey, kemudian yang poin yang pertama kamu bezakan. Yang ni membezakan akali kuat dengan akali lemah. Ya. So, larutan natrium hidroksida adalah akali apa? Kuat. Pandai. Okey, akali kuat ya. Manakala larutan amonia adalah akali lemah. Untuk akali dia ada akali kuat, akali lemah ya. Tapi untuk asid dia ada asid monobase dan asid duibase ataupun asid monoprotik dengan asid diprotik. Ya. Asid dia ada 2 ya, asid lemah, asid kuat untuk beza dia, dan asid monoprotik dengan asid diprotik. Ya, itu bagi asid. Ya. Kalau bagi akali ni dia bezakan akali lemah dengan akali kuat. So kena pasti di situ. Ya. Itu sebab kamu masuk makmal, kamu kena kenal ya, larutan natrium hidroksida, larutan amonia memang ada dalam makmal ya. Okey, kemudian kamu mentakrifkan ya. Mentakrifkan bagi akali kuat dan akali lemah. Ya. Okey. Bagi akali kuat iaitu dalam bika A ya. Maknanya larutan natrium hidroksida mengion dengan lengkap dalam air. So dalam air jangan tinggal. Ya. Dalam air untuk menghasilkan ion apa? Untuk menghasilkan ion hidroksida ya. Jangan confuse dengan hidrogen. Ya, hidrogen untuk asid. Ya. Okey, faham betul-betul ya. Jawab dengan tenang. Kalau kamu gopoh-gapah, itu yang jadi kekeliruan ya. Okey, jadi menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Ya, ini bagi akali kuat. Ya. Oleh sebab itu pH-nya akan jadi tinggi. Ya. Okey, bagi larutan amonia dia adalah akali lemah. Ya. Bila akali lemah, dia mengion separa lengkap dalam air. Ini pun kena sebut dalam air. Sebab tanpa air, ion hidroksida tak akan wujud. Ingat tu ya. Perkataan dalam air itu amat penting ya. Okey, menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah ya, kepekatan ion hidroksida yang rendah ya, yang rendah. Okey, pH-nya rendah. Okey.
Boleh ya? Okey, di situ 4 markah. Ya, 4 markah. Ya. Okey. Jadi yang C ni cikgu nak ya, sebab tadi cikgu Fauziah dah terangkan ya, bila pengiraan ya, mesti tunjukkan langkah-langkah pengiraan. Okey, faham tu ya? Okey. Tengok C ya. Anda dikendaki menyediakan satu larutan piawai bagi larutan natrium hidroksida dengan kepekatan 0.02 mol per dm padu menggunakan kelalang volumetrik 250 cm padu dan larutan natrium hidroksida daripada bikar A. Okey, bikar A tadi ya. Okey, bikar A tadi kamu tengok ya. Kemolaran dia 0.1 mol per dm padu. Ya. Dan dia berkendakkan kamu menyediakan larutan natrium hidroksida dengan kepekatan 0.02 mol per dm padu. Okey. C1. Namakan kaedah yang digunakan dan tentukan isi padu larutan natrium hidroksida yang diperlukan. Okey, apa nama kaedah tu? Apa nama kaedah tu? Pencairan. Okey, kaedah pencairan ya. Daripada 0.1 kepada 0.02 mol per dm padu. Okey. Jadi kita akan menggunakan formula rumusnya MAVA sama dengan MBVB. okey, boleh ya. MAVA sama dengan MBVB ataupun M1V1 sama dengan M2V2. Okey. Jadi isikan maklumat sahaja. Ya, kaedah pencairan ni senang ya. Kaedah pencairan kamu sebut dah dapat satu markah. Kemudian kamu masukkan datanya satu markah dan dapatkan V ya. V1 ya, dapatkan V1. Berapa dapat jawapannya? Setiap kali kamu belajar kimia mesti ada kalkulator ya. Dapat berapa jawapan? Okey, pandai Siti Aisyah ya. Okey, 50 cm padu. Masukkan ya data, gunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. M1 kamu 0.1, darab V1 sama dengan M2, iaitu kamu nak cairkan kepada 0.02. Darabkan kamu nak sediakan 250 cm padu. So bila nak sediakan 250, kamu akan ambil kelalang volumetrik 250 cm padu. Kelalang volumetrik adalah radas yang diperlukan untuk menyediakan larutan. Ya, kita tak boleh guna radas yang lain. Ya, sebab kelalang volumetrik ni dia ada takatnya ya. Okey, jadi jawapannya 50 cm padu, 3 markah. Ya, 3 markah. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Okey, ramalkan nilai pH bagi larutan natrium hidroksida dalam kelalang volumetrik. Terangkan jawapan anda. Ini pun 3 markah. Ya. So 3 markah tu di mana markah yang diberi? Okey, mula-mula kita ramalkan dulu. Ya. Dalam kelalang volumetrik, ramalkan nilai pH bagi larutan natrium hidroksida dalam kelalang volumetrik. Jadi yang kita cairkan tu, kita ramalkan. Berapa nilai pH-nya? Ramalkan ni pada satu angka. Ya.
10. Ha? 10 dah. Kita tengok larutan amonia tadi 11 kan? Okey. Kalau kita nak ramalkan, lebih tepatnya berapa? 9 dah. Kita menggunakan larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida. Ha? 12. 12 ya. Bukan 13, 12. Sebab 13 tu yang 0.1. Ya. Dia mesti di bawah daripada 11, makna antara itulah ya. Di bawah daripada 13 dan di atas daripada 11 ya. Jadi bila kita ramalkan pada satu angka iaitu pH 12 ya. Okey. Di sini disebabkan oleh apa? Terangkan jawapan anda. Mengapa kita pilih nilai pH 12? Kita fokus kepada kepekatan. Okey. Ion hidrogen. Kepekatan ion hidrogennya rendah daripada yang asal, tapi lebih daripada yang bika yang ada larutan amonia tu. Ya, betul jawapan tu ya. Dan nilai pH pun akan berkurang sikit. Ya. So di situ ada 3 markah. Ya. Okey. Cuba tengok soalan ketiga. Ini pun pengiraan. Mula-mula nyatakan jenis tindak balas ya. Asid sulfurik dengan larutan natrium hidroksida. Tindak balas apa tu? Tindak balas apa? Asid bertindak balas dengan alkali. Itu adalah tindak balas Penetralan. peneutralan ya. Tindak balas peneutralan, kalau ditanya proses pun proses peneutralan ya. Okey. Tapi kalau kaedah pentitratan. Kita tengok ya, soalan tu kita highlightkan. Soalan tu tanya apa? Ya. Kalau jenis tindak balas, okey, tindak balas peneutralan. Ya. Nyatakan jenis tindak balas. So kita jawab ikut apa kehendak soalan, ya. Okey, tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas tersebut. Okey, cuba tulis, ya. Ingat tindak balas peneutralan, asid bertindak balas dengan alkali menghasilkan hasilnya apa, Vivian? Asid bertindak balas dengan alkali menghasilkan Azwan, Muhammad Azwan. Asid bertindak balas dengan alkali menghasilkan Garam dan air. garam dan air. Orang lain yang jawab. Azwan lelaki. Okey. Bagus tu ya. Okey, jadi formula bahan tindak balas kena betul ya. Dan formula hasil tindak balas pun kena betul. Dan persamaan yang seimbang 2 markah ya. Daripada persamaan sahaja dapat 2 markah ya. Okey, cuba jawab. Cikgu nak tengok stepnya, boleh tulis. Dan kalau kamu tengok ya, jenis tindak balas ni tindak balas peneutralan ya. Dia ada rumus khas untuk tindak balas peneutralan. Ingat rumus tu ya. Dan boleh juga kamu dapatkan jawapan cara kamu menggunakan pengiraan berdasarkan persamaan kimia yang seimbang ya. Yang kamu belajar di bab 3 ya. Okey, hitungkan kepekatan asid sulfurik yang digunakan.
tuliskan dulu persamaan kimia yang seimbang tu. Tunjukkan pada cikgu, betul atau salah. Okey, betul Vivian tu. Teruskan ya. Boleh menggunakan cara pengiraan berdasarkan persamaan kimia seimbang ataupun menggunakan rumus untuk peneutralan. Dapatkan jawapan akhirnya. Dapat tak jawapan akhirnya? Iaitu kepekatan asid sulfrik ya, dalam mol per dm padu. Kepekatan ataupun kemolaran asid sulfrik. Belum dapat lagi. Okey. Siti Aisyah dapat ya. Unit jangan lupa Siti Aisyah ya. Sebab unit amat penting dalam kimia. Kalau dia tanya kepekatan ataupun kemolaran ni, jangan lupa tulis 0.01 mol per dm padu. Jangan 0.01 sahaja. Ya. Boleh Siti Aisyah? Yang lain dapat 0.01 mol per dm padu. Okey, jangan lupa unit ya. Setiap, walaupun bukan dia tanya kepekatan, kalau dia tanya jisim ke, isi padu ke, unit mesti masukkan. Ya? Okey? Boleh ya? Okey, cikgu akan tunjukkan jawapan ya, keseluruhan sebab dah pukul 1 ni ya. Okey, cikgu akan tunjukkan untuk ya, jawapan siapa yang tertinggal, tengok balik ya. Okey, yang tadi ya, soalan nombor 1 ya, semua dah bagi jawapan yang betul. Semua 1, 2, 3, 4 markah. Dan ingat tadi tindak balas tadi ya, redox dengan bukan redox. Yang redox tu sebab dia nak terangkan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Jadi kamu kena fokus kepada kehendak soalan ya. Sebab pengoksidaan dan penurunan ni berlaku secara serentak, tapi dia nak dalam perubahan nombor pengoksidaan, baru kamu dapat markah ya. Okey, yang B tu ya. Okey, persamaan kimia ya. Persamaan kimia, formula bahan dan hasil tindak balas adalah betul ya. Kemudian persamaan mesti seimbang. So persamaan kimia sekarang ni dah 2 markah ya. Kemudian kamu dah bagi tadi bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Yang ni semuanya di sebelah bahan tindak balas ya, bukannya hasil ya. Okey, jadi kamu dah terangkan dengan betul tadi ya. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah tu. Gambar rajah ya, titisan air. Jangan tulis air sahaja. Dan di pinggir tu adalah oksigen
Ya, dia berdasarkan sebab kepekatan oksigen di sini tinggi, dia akan bertindak sebagai katod. Dan besi dilabelkan. Gambar rajah berfungsi 1 markah. Label 3 perkara penting diambil kira, iaitu besi, titisan air dan oksigen. Kamu dapat 1 markah. Okey, kemudian kamu menerangkan proses-proses yang terlibat dalam pengaratan besi. Ya, bagaimana besi boleh berkarat. Ya, permulaannya batang besi itu akan dioksidakan, iaitu besi akan kehilangan elektron untuk membentuk ion feron 2. Ya, terbentuknya ion feron 2, maka besi akan berkarat. Ya, dia menderma 2 elektron. Ya, sini 1 markah dan persamaan elektron kamu dapat 1 markah, persamaan setengah ya. Okey. Kemudian molekul air dan oksigen menerima elektron dan diturunkan kepada ion hidroksida. Ya, ion hidroksida ni OH negatif ya. Tak apa nampak tu ya. OH negatif 1 markah. Kemudian persamaan. Ya, persamaan ni terbalik daripada proses elektrolisis dulu. Ingat tak? Ya. Okey. Kamu dah belajar ya elektrolisis. Okey, dia terbalik. Di mana kalau elektrolisis dulu, yang ni jadi hasil kan? Hasil tindak balas. Yang ni jadi bahan tindak balas. Tapi dalam pengaratan dia terbalik. Ini jadi bahan, ini jadi hasil. Ya. Okey, kemudian hasil yang kamu dapat di anod ni, di anod dan di katod akan bergabung untuk membentuk feron 2 hidroksida. Kamu dapat lagi 1 markah. Ya. Kemudian kamu tuliskan persamaan, dapat 1 markah lagi ya. Okey, kemudian kamu tengok feron 2 hidroksida tu akan dioksidakan kepada feron 3 hidroksida, 1 markah, dan seterusnya dia membentuk feron 3 oksida ya. Yang ni dalam bentuk terhidrat ya. Satu dalam terhidrat yang berwarna perang yang kita panggil dia sebagai karat. Ya. Jadi dapat lagi 1 markah. Okey, yang ni yang nombor 2 yang cikgu kata lebih lebih tepat, ringkas kalau kita buat dalam jadual. Jadi pemeriksa senang aja tengok ya. Dalam keadaan kering, dalam keadaan kertas litmus merah yang lembap. Ya, kering tak menunjukkan sifat alkali. Manakala dalam keadaan basah dia menunjukkan sifat-sifat alkali. Ya. Yang ni adalah poin-poin untuk dapat 4 markah ya bagi bika A, iaitu yang ada larutan natrium hidroksida, dan bika B yang ada larutan amonia ya. Okey. Jadi dalam C melibatkan pengiraan, kita tunjukkan langkah-langkah pengiraan ya, dan jangan lupa unit ya. Unit penting ya. Kaedah yang kamu guna, kaedah pencairan ya. Kemudian rumus yang kamu guna, M1V1 ni sama dengan M2V2 ni adalah rumus untuk pencairan ya. Masukkan data dengan yang diberi dan kamu akan dapat V1 nya berapa ya. Okey. Kemudian yang kamu ramal tadi ya, di sini sebab kepekatan ion yang ni cuba betul ya, cikgu tersalah typing tu, menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah ya. Salah type betul ya, yang rendah ya. Okey, kemudian di sini pH 12 sebab kepekatan ion hidroksida dah menjadi rendah sebab kita cairkan. So nilai pH-nya akan berkurang ya. Okey, akhir sekali peneutralan, kaedah peneutralan, tindak balas peneutralan ataupun proses peneutralan. Tapi kalau garam dan air ni kita guna kaedah pentitratan yang menggunakan penunjuk ya. Okey. Jadi kita ini mula-mula ni cikgu tunjuk cara yang berdasarkan persamaan kimia yang seimbang ya, pengiraan ya. Yang kedua ni kita menggunakan rumus, iaitu MAVA per dengan MBVB sama dengan A per B ya, rumus untuk peneutralan ya. Okey. Okey, soalan nombor 3 ni ini ya jawapannya ya. Soalan nombor 3, sebab kita dah pukul 1 ya. Soalan nombor 3,
Okey, soalan nombor 3 tu adalah membezakan dua sebatian ya. Yang pertama tu cikgu rasa tak jadi masalah sebab dia tanya formula bagi ion aluminium ya dan formula bagi ion plumber ya. Okey, kemudian nama dia ya. Yang kedua tu yang pertama tu adalah aluminium oksida. Yang kedua tu plumber 4 oksida. Ada angka roman sebab plumber ni dia wujud dalam nombor pengoksidan yang berbeza ya. Plumber 2 ada, plumber 4 ada ya. Tapi PbO2 tu adalah plumber 4 ya. Okey, namakan dah. Kemudian penerangan ya. Okey, yang B1 tu adalah contoh untuk kita menentukan formula molekul. Ya. Formula molekul. So, formula molekul kita kena cari nilai N sebab dia dah bagi formula empirik ya dengan GC molar dia 60 ya. Jadi kita dapat dah N-nya 2, masukkan balik ya. Masukkan balik, kamu boleh dapat C2H4O2. Kalau O2 kat belakang itu maknanya dia asid karboksilik. Kamu boleh tarikkan O tu ke tengah ya, iaitu asid etanoik ya. Okey. Yang kedua adalah menulis persamaan kimia Okey, mula-mula C1 tengok ya, itu adalah tindak balas penguraian ya. Okey. Jadi di sini bila tindak balas penguraian kita panaskan kupron 2 karbonat, dia boleh terurai ya. Dia boleh terurai kepada oksida logam dan gas karbonat oksida dibebaskan. Ingat kalau ada karbonat adalah gas karbonat oksida ya. Jadi kupron 2 karbonat ya, kamu kena tahu dia punya warna dia ya. Kupron 2 karbonat sebab kupron ni popular keluar ya, sebab dia ada pelbagai warna. Kupron 2 karbonat warnanya hijau, kupron 2 oksida warnanya hitam ya. Okey, gas karbonat oksida kamu tahu ya. Kalau ujian pengesahan kamu kena ada bahan uji dan prosedur secara ringkas, kemudian pemerhatian ya, itu ujian ya, pengesahan ataupun ujian kimia. So kamu akan perhati di sini pemerhatian banyak 90% daripada penglihatan kita ya. So di sini kita boleh lihat perubahan warna ya. Kupron 2 karbonat warnanya hijau ya, dia adalah pepejal ya. Dia menjadi kupron 2 oksida. Kupron 2 oksida warnanya hitam. So pepejal berwarna hijau ni akan bertukar kepada warna hitam. Ya, dua-dua ni adalah pepejal. Ya. Kemudian kamu buat dia, kamu alirkan ke dalam air kapur sebab dia menghasilkan gas karbon dioksida. So air kapur akan menjadi keruh. Itu pemerhatian kamu. So ada 2 pemerhatian. Ya. Kemudian kamu buat persamaan. Ni persamaan lah ya. Okey, yang seterusnya maklumat. Dia tanya maklumat. So dia tak sebut sama ada maklumat tu secara kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi kamu boleh jawab mana-mana ya, sebab dia tak fokus ya. So dia kata 2 maklumat. So 2 maklumat kamu boleh bacalah daripada persamaan tu. 1 mol kupron 2 karbonat diuraikan kepada 1 mol kupron 2 oksida dan 1 mol karbon dioksida. Ya. Kemudian kamu boleh sebutlah kupron 2 karbonat berada dalam keadaan pepejal. Kamu kena tahulah kupron 2 oksida dalam keadaan pepejal, manakala karbon dioksida dalam keadaan gas ya. Okey, kemudian ini pengiraan. Pengiraan ni kena tahu ya. Penting ni pengiraan. Okey, dalam pengiraan ni ya, dia 3 markah ya. Kamu dah ada persamaan dia ya. Senanglah kamu buat mencari jisim kupron 2 oksida ya. Sebab ini kita boleh buat pengiraan berdasarkan persamaan kimia yang seimbang. Kalau maklumat yang diberi bukan dalam mol, kamu kena tukarkan dulu. Macam inilah kamu kena cari bilangan mol kupron 2 karbonat
Ya, dia bagi 12.4 bahagikan dengan GC molar bagi kupron 2 karbonat. Kamu dapat 0.1 mol kupron 2 karbonat. Kemudian yang ni adalah kaitkan secara perkadaran. Ya, kaitkan secara perkadaran. Kamu akan dapat 1 markah lagi. Bila kamu kaitkan secara perkadaran, maknanya kamu mencari bilangan mol bagi bahan yang nak dicari. So, bahan yang nak dicari adalah jisim kupron 2 oksida. So, bilangan mol darablah dengan jisim molar bagi CuO ni. Ya, kamu akan dapat 8 gram. Okey. Boleh ya? 4 ya. Dan seterusnya kamu okey, dekat okey, yang kelima Yang kelima tu kamu nak hitung nisbah teringkas bilangan mol atom kupron kepada atom oksigen. Ya. Di sini kupron dah diberi untuk 3.2 gram. So dia bagi 4 gram bagi oksida tersebut. Kamu kena tolak dulu. Ya, barulah kamu dapat yang oksigen ni. Ya. So kupron 3.2 bahagi dengan 64 GC molarnya. Oksigen dah kamu tolak dapat 0.8 bagi 16. Kamu akan dapat 0.05 nisbah 0.05. So mencari nisbah bilangan mol teringkas, kita kena bahagi dengan yang sama. Jadi ke akhirnya kamu akan dapat 1 nisbah 1. Tak payah buat formula lagi sebab dia nak nisbah sahaja. Okey? Boleh? Boleh tak? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu, boleh bertanya cikgu ataupun bertanya cikgu Fauziah pun boleh. Boleh tak? Sebab pada 24 hari bulan yang tu akan lebih detail lagi sebab kita akan buat bahagian C. Ya, bahagian C ni adalah respon yang terbuka. Ya. So idea kena lebih luas lagi. Ya. Untuk bahagian B ni dia lebih kurang samalah ya. Macam soalan struktur. Kalau melibatkan pengiraan macam inilah cara kita buatnya pun. Ya. Kita boleh skor. Jadi bahagian B ni kamu tengok soalan, 2 soalan diberi, pilih salah satu yang idea kamu tu banyak, ya. Dan pilih yang pecahannya banyak, ya. Jangan 2 je pecahan sebab dia 20 markah. Masa yang diperuntukkan 30 minit, ya. Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh respon sebab kita dah satu ya di akhir dah. Ada soalan yang nak disampaikan ataupun ada rasa keliru ke? Boleh bertanya. Vivian, boleh? Siti Aisyah, boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi untuk bahagian B ni sebab kita pun kekangan masa ya. Tak banyak yang kita dapat. Jadi cuba buat latih tubi ya. Jangan tinggal soalan esei dalam peperiksaan. Ya. Jangan tinggal. Jawab ya. Jawab juga walaupun ideanya kurang jawab ya. Jawab dan kita boleh dapat markah. Kalau kita tak jawab kita akan hilang 20 markah. Begitu juga dengan bahagian C akan hilang 20 markah. Ya. Jadi cikgu usulkan kamu jawab ya sebab kamu pelajar yang okey, boleh ya buat latih tubi mulai daripada sekarang dengan banyak ya. Tengok pasil ya. Dan cikgu dengar pun dalam Google Meet dengan JPM pun soalan-soalan taklah yang menguji minda kamu terlalu jauh ya. Apa yang kamu belajar itulah yang akan dikeluarkan. Okey? Boleh? Okey, jadi cikgu sudahi setakat ini ya. Cikgu harap ya bahagian B tu kamu boleh buat dengan baik ya. Dan jawablah untuk diri kamu dan juga untuk sekolah dan juga untuk daerah ya. Okey, sekian, terima kasih. Dia dah nak cakap.